Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Al-khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwa qaulika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Al-khabaru qismani. Khabar itu terbagi dua, mufradun wa ghairu mufradin. Ada yang namanya khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Fal mufradu nahwa qaulika. Adapun khabar mufrad seperti perkataanmu Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Wa zaidani qaimani, dua orang yang bernama Zaid berdiri. Wa zaiduna qaimuna, tiga orang yang bernama Zaid berdiri. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di situ khabarnya satu kata. Qaimun satu kata. Qaimani satu kata. Qaimuna satu kata. Meskipun maknanya qaimani dua orang yang bernama Zaid, meskipun qaimuna tiga orang yang bernama Zaid. Jadi yang dilihat atau dipandang di sini, kenapa dinamakan khabar mufrad adalah karena terdiri dari satu kata, bukan melihat daripada maknanya. Satu kata itu apa? Satu kata adalah susunan dari beberapa huruf yang mempunyai makna. Qaimani. Qaimani huruf qaf, alif, hamzah, mim, alif, dan nun disusun menjadi satu, maka hasilnya mempunyai makna. Satu kata yang mempunyai makna dalam bahasa Arab. Itu yang dimaksud dengan khabar mufrad. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Dan khabar ghairul mufrad itu ada 4 macam. Berarti lawan daripada khabar mufrad, khabarnya terdiri dari satu kata. Kalau ghairul mufrad, khabarnya terdiri dari 2 kata atau lebih. Arba'atu asya'a, ada 4 macam. Al-jaru wal majrur, huruf jar dan isim majrur. Artinya al-jar satu kata, al-majrur satu kata. Al-jar huruf jar satu kata, al-majrur isim majrur satu kata. Wa dzaraf dan dzaraf. Dzaraf di situ biasanya didampingi oleh mudhaf ilaih. Dzaraf satu kata, mudhaf ilaih satu kata. Wal fa'lu ma'a fa'ilihi. Fa'il kata kerja satu kata, fa'ilihi fa'ilnya pelakunya satu kata. Wal mubtada'u ma'a khabarihi. Mubtada beserta khabarnya. Mubtada satu kata, khabarnya satu kata. Jadi masing-masing minimal 2 kata. Makanya dinamakan khabar ghairul mufrad. Nahwa qaulika, seperti perkataanmu Zaidun fiddar. Zaid berada di dalam rumah. Zaid mubtada, fi huruf jar, ad-dar isim majrur. Fiddar di situ menjadi khabar kepada Zaid, yang mana dia termasuk khabar ghairul mufrad karena terdiri dari 2 kata, yaitu fi dan ad-dar. Fi di situ al-jar, ad-dar di situ al-majrur. Wa zaidun indaka, zaid mubtada, indaka khabar, yang mana khabarnya adalah khabar ghairul mufrad. Inda satu kata, dzaraf kaf satu kata, mudhaf ilaih satu kata. Wa zaidun qama abuhu, zaid telah berdiri ayahnya. Zaid mubtada, qama fi'il, abuhu fa'il, abunya di situ fa'il. Qama satu kata, abu satu kata, hu satu kata. Jadi
Qoma abuhu di situ menjadi khabar kepada Zaid. Jadi bentuknya khabarnya khabar gairul mufrad. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid jariyatuhu dhahibatun, asistennya pergi. Jariyatu satu kata, hu satu kata, dhahibatun satu kata. Jadi terdiri dari tiga kata. Jadi jumlah daripada jariyatuhu dhahibatun menjadi khabar kepada Zaid. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat tulisan yang berwarna merah. Khabar itu terbagi dua. Ada yang namanya khabar mufrad, ada yang namanya khabar gairu mufrad. Apa itu khabar mufrad? Khabar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Adalah khabar yang bentuknya bukan jumlah. Jumlah di situ sama dengan kalam ya. Wala syabihan bil jumlah, dan tidak serupa seperti kalam, tidak serupa dengan kalam. Nanti apa kita jelaskan maksud daripada jumlah dan syibhul jumlah. Contohnya Zaidun qaimun. Zaid mubtada, qaimun khabar. Az-Zaidani qaimani, Zaidani, Az-Zaidani mubtada, qaimani khabar. Az-Zaiduna qaimuna. Az-Zaiduna mubtada, qaimuna khabar. Qaimun, qaimani, qaimuna khabarnya dalam bentuk mufrad atau termasuk dalam kategori khabar mufrad karena terdiri dari satu kata, terdiri dari satu kalimat. Zaid satu kalimat, qaimun satu kalimat. Az-Zaidani satu kalimat, qaimani satu kalimat. Az-Zaiduna satu kata, qaimuna satu kata. Itu yang maksud daripada khabar mufrad. Baik, sekarang kita masuk kepada pembagian yang kedua, khabar gairu mufrad. Khabar gairu mufrad itu kebalikan daripada khabar mufrad. Khabar gairu mufrad itu khabar yang terdiri dari atau khabar yang bentuknya jumlah atau syibhul jumlah. Khabar yang bentuknya jumlah itu ada dua, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Adapun syibhul jumlah itu bisa jar majrur, bisa dzaraf dan madzruf. Syibhul jumlah, kenapa dinamakan syibhul jumlah? Serupa kalam, serupa dengan jumlah. Yang seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yang namanya jumlah atau sama dengan kalam itu punya 4 syarat. Yang pertama, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang pertama lapas. Syibhul jumlah itu lapas kata. Atau jar majrur itu, dzaraf itu kata. Murakkab, dia murakkab terdiri dari 2 kata, yaitu jar dan majrur, dzaraf dan madzruf. Yang ketiga, mufid, dia berfaedah atau tidak? Oh, ternyata jar dan majrur, dzaraf dan madzruf itu masih belum bisa dipahami oleh lawan bicara. Jadi ketika kita mengucapkan fiddar, ketika kita mengucapkan indaka, fiddar itu jar majrur, indaka di situ dzaraf madzruf, orang masih belum paham. Di dalam rumah, di sekitarmu, di sisimu, apa yang terjadi di sisimu? Apa yang kamu maksud dengan di dalam rumah? Kenapa? Kejadian apa yang terjadi di dalam rumah? Apa yang terjadi di sisimu? Orang masih belum paham, maknanya belum sempurna dipahami oleh lawan bicara. Jadi syarat yang ketiga, mufid, belum terpenuhi. Syarat yang keempat, wat'un. Fi itu bahasa Arab, ad-dar itu bahasa Arab, inda itu bahasa Arab, ka itu bahasa Arab. Jadi 3 yang terpenuhi dalam kriteria kalam, 1 yang tidak terpenuhi yaitu tidak mufid. Makanya dinamakan dengan syibhul jumlah. Seperti jumlah meskipun dia bukan jumlah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang ketiga yaitu mufid. Jadi khabar ghairu mufrad itu ada 4. Yang pertama, kita contohkan syibhul jumlah dulu ya. Khabarnya syibhul jumlah. Seperti jumlah, seperti kalam, tapi dia bukan kalam. Kenapa? Karena tidak terpenuhi salah satu syarat daripada kalam. Al-jaru wal majrur. Contohnya Zaidun fiddar,
huruf jar dan isim majrur. Zaidun mubtada, fiddar itu fi huruf jar, dar isim majrur. Fiddar di situ menjadi khabar kepada Zaid. Kepada Zaid. Ini namanya termasuk dalam kategori khabar ghairu mufrad. Kenapa ghairu mufrad? Karena terdiri dari dua kata. Fi satu kata, ad-dar satu kata. Jadi dua, bukan khabar mufrad. I'rabnya syibhul jumlah min jarin wa majrur. Syibhul jumlah, kenapa dinamakan syibhul jumlah? Fiddar di situ dia mirip kalam. Dari segi apanya? Lapas. Dari segi apanya? Murakkab, terdiri dari dua kata. Terus wad'un, bahasa Arab, tapi satu yang tidak dia penuhi, mufid, belum bisa dipahami. Fiddar di situ maknanya apa? Atau lawan bicara masih belum jelas memahaminya. Fiddar di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah? Apa yang terjadi di dalam rumah? Makanya dinamakan syibhul jumlah. Min jarin wa majrurin. Fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa' khabar lil mubtada, yang mana tempat rafa' tersebut dihuni atau ditempati oleh khabar lil mubtada Zaid, yang mana fiddar di situ menempati tempat rafa', yaitu menempati khabar, menempati tempat rafa', yang mana di tempat rafa' tersebut terdapat khabar yang dicari oleh mubtada. Setiap ada mubtada pasti ada khabar. Kan dia sebagai pelengkap daripada mubtada. Sekarang contoh yang nomor 2, dzaraf. Setiap dzaraf ada madzruf. Zaidun indaka, contohnya Zaid mubtada, indaka khabar. Jadi inda satu kata, ka satu kata, maka dia dimasukkan dalam kategori khabar ghairul mufrad atau khabar ghairu mufrad. Indaka di situ inda dzaraf, kaf di situ domir sebagai mudhaf ilaih. Syibhul jumlah, i'rabnya syibhul jumlah. Kenapa dinamakan syibhul jumlah? Karena dia mirip dengan jumlah, mirip dengan kalam. Hanya satu saja yang tidak dia penuhi syaratnya, yaitu mufid. Di sekitarmu, orang masih belum paham di sekitarmu apa maksudnya di sekitarmu. Min dzarfin wa mudhafin ilaih, terdiri daripada dzarf dan mudhaf ilaih. Yaitu indanya dzarf, mudhaf ilaihnya ka, domir anta. Fi mahalli raf'in khabar lil mubtada, menempati tempat rafa' menjadi khabar kepada mubtada. Indaka di situ khabar kepada Zaid. Yang ketiga, jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah itu terdiri daripada fi'il dan fa'il. Contohnya, Zaidun qama abuhu. Zaid mubtada, qama abuhu, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il menjadi khabar kepada mubtada, yaitu Zaid. Qama fi'il, abu fa'il, hu di situ domir yang kembali kepada Zaid. Jadi setiap khabar ghairu mufrad bentuknya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu mesti ada yang namanya rabit, penghubung jumlah fi'liyah kepada mubtada. Artinya hu-nya di situ qama abuhu, telah berdiri ayahnya. Nya siapa? Nya si mubtada, yaitu Zaid. Harus ada rabit. Zaidun qama abuhu. Jadi jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, qama abuhu di situ menjadi khabar kepada mubtada. Mubtadanya Zaid. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in. Jadi jumlah kalam yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu menempati i'rab rafa' khabar lil mubtada, menjadi khabar kepada mubtada. Jadi khabarnya adalah jumlah fi'liyah, yaitu qama abuhu dalam bentuk jumlah, bukan mufrad. Qama itu satu kata,
Abu satu kata, hu satu kata. Makanya dinamakan khabar gairu mufrad. Yang keempat, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khabar. Contohnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid asistennya pergi. Jariyatuhu dhahibatun di situ menjadi khabar kepada Zaid. Yang mana jariyatuhu dhahibatun di situ jumlah ismiyah. Jariyatuhu mubtada, dhahibatun khabar. Jadi jumlah mubtada dan khabar itu menjadi khabar kepada mubtada. Yang mana dalam jumlah ismiyah itu pun harus ada rabit. Rabit itu apa? Penghubung antara jumlah ismiyah dengan mubtada Zaid. Mubtada Zaid yaitu rabit namanya. Rabit namanya ya. Jariyatuhu dhahibatun. Al-jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Jadi jumlah ismiyah yang mana terdiri dari mubtada khabar itu menjadi menempati tempat rafa, i'rab rafa, khabar menjadi khabar kepada mubtada yaitu Zaid. Yaitu Zaid. Jadi kesimpulannya, apabila khabar gairu mufrad atau khabarnya bentuknya jumlah atau syubhul jumlah itu i'rabnya fi mahalli, menempati tempat rafa, menempati i'rab rafa. Yang mana i'rab rafa tersebut, yang mana i'rab rafa tersebut adalah khabar. Jadi jumlah menempati tempat rafa. Yang rafa siapa? Khabar. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.